أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به أعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang kita hari ini dapat lagi bersama hari Selasa ya, Selasa. Okey. Semalam kita telah menghabiskan perbincangan kita mengenal kalimah-kalimah ya di dalam ayat 68 surah Al-Anbiya. Sebelum kita melihat kepada ayat baru, elok kita ambil rumusan ataupun kita ambil rumusan ayat itu bersama dengan ayat-ayat yang sebelumnya untuk melihat apakah konteks ceritanya ya di dalam ayat-ayat yang kita bacakan dan kita kongsikan ya. Saya terus kongsikan skrin macam biasa dan kita cuba lihat ayatnya adalah di uh, 68 iaitu yang inilah ya, ayat kita besarkan sikit. Qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Jadi tuan-tuan semua pun sudah pun mengenal ya setiap daripada kalimah tu yang kalau kita nak highlightkan kalimah-kalimah yang telah kita bincangkan tu ialah pertama kita telah membincangkan apa dia qalu ya. Qalu ni adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi. Adanya wa li ziyadah tu menunjukkan fa'ilnya yang jamak ya, dan jamak tu biasanya dia menunjukkan campuran lelaki dan perempuan ya, sebab dalam konteks cerita ni kaum Nabi Ibrahim tu bukan lelaki saja, jadi lelaki dan perempuan dia juga akan menggunakan muzakkar sebagai jantina dia ya. Kemudian harriquhu kita telah melihat dulu ialah fi'il amar ya, fi'il amar ada tasydid ya, ada tasydid itu menunjukkan wazan yang kedua. Wazan kedua harriquhu dalam bentuk fi'il amar. Jadi waw sini waw macam waw li ziyadah juga asalnya, tetapi disebabkan adanya hu objek ya dalam kalimah ni, jadi alif ziyadah yang tuan-tuan lihat seperti yang di sini itu telah digugurkan di dalam tulisan ya. Jadi ini adalah fa'il amar, fa'ilnya juga orang kedua, kamu semua yang jamak ya. Dan semua fi'il amar mengambil i'rab yang majzum ya. Kemudian yang ketiga wansuru adalah tambahan ya, tambahan kepada harriqu. Ini fi'il amar yang pertama, kemudian ditambah oleh fi'il amar yang kedua. Jadi waw ni kita panggilkan dia waw atifah ya, waw atifah yang menambah dan menyelarai. Menambah apa maksud dia? Ini item pertama harriqu, ini item yang kedua. Ini fi'il amar yang pertama, ini fi'il amar mereka. Okey, fi'il amar yang kedua dia adalah ma'tuf ya kepada
harikuhu. So harikuhu adalah ma'tuf alaihi, dipanggil ma'tuf alaihi. Ni daripada 3 huruf akar dia non su'ra, tolong. Jadi fi'il amalnya mengambil makna dan tolonglah, dan kamu semua. Waw alif ziyadah ni adalah fa'il dia, iaitu kamu semua yang muzakkar, ya. So muzakkar ni bukan bermaksud hanya orang lelaki, juga bermaksud campuran, makna seluruh kaum tu, ya. Dia dikatakan kepada seluruh kaum tu, kamu semua kenalah tolong, ya, kenalah tolong, ya. Dan fi'il amal ni apa dia memulakan dengan hamzah wasal, dia adalah fi'il amal wazan pertama, ya, wazan 1 yang jamak, muzakkar dan majzum, ya. Di sini kita lihat ada waw alif ziyadah tu. Alif ziyadah tidak digugurkan kerana apa? Kerana objek dia berasingan. Ni objek dia, ya. Alihatakum ni objek dia. Jadi alif ziyadah tidak digugurkan. Sebagaimana di sini alif ziyadah ni digugurkan kerana objeknya tu dia sekali dengan kalimah, di attach, ya, ataupun Arab dipanggilkan muttasil, ya, objek yang muttasil. Jadi alif ziyadah digugurkan. Di sini objek dia tidak dilekatkan ataupun disamakan dengan kalimah fi'il amal. Jadi objek dia ialah yanilah alihatakum ni. Ni objek dia. So dia berasingan, ya. So bila dia berasingan, alif ziyadah tu tidak perlu digugurkan, ya. Okey. So alihatakum adalah objeknya. Apakah tanda dia objek? Kita boleh melihat dia daripada tanda-tanda ataupun baris kepada kalimah alihata, ya, iaitu ta ni mengambil baris fathah, menunjukkan dia adalah objek ataupun maf'ulun bih kepada wansuru, ya. Dia adalah yang mengambil i'rab yang mansub, ya. Tetapi dia hilang tanwin dia kerana alihata juga mengambil peranan sebagai mudhaf, ya, kepada kum. Jadi alihatakum ni juga adalah pertalian tu kita panggilkan idhafah, ya, idhafah, sandaran antara dua kalimah alihata bersandar kepada kum. Kum adalah isim dhamir mukhatab, jamak kamu semua, tapi dia juga berperanan sebagai mudhafun ilaih, ya, mudhafun ilaih kepada alihata. Jadi dia sebenarnya status i'rab kum adalah majrur, ya. Alihata mansub, kum majrur. Semua mudhafun ilaih kepada idhafah akan mengambil i'rab yang majrur walaupun tidak ada baris bawah, ya. So baris bawah bukannya majrur, baris bawah hanya tanda saja kepada kalimah-kalimah yang boleh mengambil i'rab yang majrur, ya. So apakah definisi majrur? Majrur bermakna kalimah tu dia terikat, tu, ya, dia terikat dengan kalimah lain yang mengikatnya. Itu dipanggilkan majrur. Jadi kum ni telah terikat dengan alihata, ya. Sebab wujudnya kum di sini adalah diperlukan oleh alihata ni. Jadi dialah yang mengambil masuk kum ni, jadi dia mengikat dia dalam ikatan yang dipanggilkan idhafah dan juga i'rabnya yang majrur. Okey. Okey. Kemudian kita terus dengan mengenal kalimah kalpun in, ya. In kita telah mengenal hari itu, iaitu dia adalah harfun syartun, huruf syarat, ya. Bila ada huruf syarat mesti ada ayat syarat, dan bila ada ayat syarat mesti ada jawab syarat, ya. Jadi in kuntum apa ayat syarat dia ialah yang ni.
ya, iaitu kuntum fa'ilin ni adalah ayat syarat dia, ya, maknanya jika kamu semua orang-orang yang melakukan, ya, itu makna dia. So di manakah jawab syarat dia? Jawab syarat ni ialah dia dibawa ke hadapan, ya, so dipanggilkan jawab syarat muqaddam yang telah didahulukan, ya, inilah jawab syarat. Harriqu wansuru alihatakum, jika kamu orang-orang yang melakukannya, maka bakarlah dia. Harriqu ni, bakarlah, hu ni menunjukkan kepada Nabi Ibrahim. Lepas tu bukan setakat itu saja, in kuntum fa'ilin, kamu juga kena buat apa? Wansuru alihatakum, ya, kamu juga kena tolong apa ni, Tuhan-Tuhan kamu ni. Atau dia menjadi jawab syarat kepada kuntum fa'ilin, ya. Dalam pembentukan kuntum fa'ilin juga dia terlibat juga dengan ayat, dipanggilkan ayat kana, ya. Ayat kana ni sebab adanya kalimah kana di situ, ya. Kun tu sebenarnya adalah kana. Apabila dia bergabung dengan tum, dia berubah baris dia menjadi kun, ya. Jadilah kuntum. Jadi ini adalah kuntum. Kana tu apa dia? Fi'il madhi naqis, ya. Kata kerja madhi yang tidak berfungsi sepenuhnya, itu dipanggilkan naqis, ya. So dia bukannya berfungsi sebagai fi'il madhi, tapi dia berfungsi untuk memarfu'kan isimnya, ya, yang tum adalah isimnya, kemudian fa'ilin adalah khabarnya, ya. Jadi kuntum fa'ilin kita panggilkan dia ayat kana, ya, jumlah kana. Tum isim kana mestilah marfu' dan khabar dia adalah mansub. Jadi fa'ilin yang tuan-tuan lihat sini sebenarnya mengambil status yang mansub. Dia juga jamak dan mansub, ya. Fa'ilin ni kalau kita tengok daripada konstruk dia adalah isim fa'il, wazan 1, muzakkar, jamak, mansub. Ya, itulah fa'ilin. So cara apa, bila kita mengenal kalimah Quran, kita akan memahami konteks kalimah-kalimah tu digunakan di dalam ayat tu, dan seterusnya kita boleh menterjemahkannya dengan baik, ya. So maknanya kita tidak semestinya bergantung kepada terjemahan, ya, untuk memahami ayat-ayat Quran, kerana sebenarnya itulah tuntutan daripada Allah. Kata kita memahami dengan membaca ayat Al-Quran sendiri, atau Quranan Arabiyyan, bukannya membaca terjemahan, ya. Terjemahan ini sebenarnya adalah support saja, ya, bantuan saja, ya. Kalau kita memerlukannya, kita lihat pada terjemahan, tapi sebenarnya kita memahami apabila kita membaca yang ni, ya. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ni yang kita yang perlu faham, di mana Allah berkongsikan dengan kita di dalam surah Yusuf ayat kedua tu. Allah kata inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran tu dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, menggunakan akal untuk memahaminya, ya. Yang jadi perintah Allah ialah jelas kepada yang ini, ya, dan bukannya yang ini. Ini hanya terjemahan sahaja. So yang ni yang kita nak fokuskan pada diri kita, ya. Bila membaca Al-Quran, yang ni yang kena faham, ya, bukannya terjemahan. Sebab terjemahan adalah terjemahan yang diadakan oleh makhluk Allah, ya. Seperti kita semualah orang manusia. Tapi yang ni adalah kalamullah. Yang ni yang kita nak fahami tu apabila kita kata kita membaca Al-Quran, ya. Prof, saya nak tanya Prof. Ya. Yang alihatun tu kan?
dia ada kata terbitan apa daripada isim lazim nakirah tu. Tapi dia bila saya tengok balik ustaz terbitkan tu, dia jadi a tu kan. Ya, Alihatun tu. ya. Alif yang pertama Hamzah tu dia ambil acuan mana ya? Dia boleh Yang jadi pertama a tu. Hamzah itu dia jamak taksir. Macam mana nak faham ya? Sebab biasa kan kita masuk acuan baru jadi macam ni kan. Tak ada, dia jamak dia. Oh, nak jamakkan dia. Kena tambah Hamzah depan tu. Alihatun nak jamakkan dia jadi a. Oh, memang jadi ke a tu untuk Ilah, berjamak. mufrad dia ilahun ya. Ilahun. Okey, Ilahun tu betul. ialah mufrad dia. So bila Mm-mm. nak jamakkan dia menggunakan jamak taksir. Jamak taksir dia ada bukan semua ya. Jamak taksir ada juga yang menggunakan hamzah qata' di hadapan tu. Untuk jamak Dia jamak. Ini maknanya Tuhan ya. Dia dah jadi jamak lah ni. So bila tu dia ada dua hamzah tu ditukarkan kepada mat mak badan. badal. Mat badan. Tujuan dia untuk menjamakkan dia. Sebab nak ayat kalimah tu nak digunakan dalam bentuk jamak ya, ramai, bukannya alihun. Maksudnya dia ada banyak-banyak pattern jugalah ya jamak taksir ni. Jamak taksir banyak pattern ya. Okey. Okey, ingatkan ada acuan saya termiss ke? Okey. Tak ada dia ada pattern-patternnya yang apa dia boleh kita ikutlah, tapi nak katakan acuan ya boleh jadikan panduan lah ya. Dia macam bukan macam membina kalimah yang acuan ni ialah untuk kata terbitan. Itu kita gunakan kaedah acuan tu. Yalah, boleh faham sikit lah. Okey. Terima kasih Prof. Sama. Okey ya, saya nak kongsikan ayat ni dalam konteks ayat-ayat yang sebelumnya. Kita tengok apakah sebenarnya cerita sampai ke ayat 68 ni. Kita boleh kongsikan dengan tafsir dan perkata ni iaitu ini dia, qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Inilah sampai ke ayat 68 ya. Lepas tu kita tengok apakah ceritanya sebelumnya sampai ke 68 tu. Kalau kita undur ke belakang ya, kita tengok cerita dia bermula dengan Nabi, memulakan cerita Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim kalau kita tengok cerita dia bermula di mana? Sini ya, ayat 51. Walaqad ataina Ibrahima ya, ataina Ibrahima. Ataina apa dia? Waw adalah waw istinafiah lah. Dia memulakan cerita tentang Nabi Ibrahim tu. Laqad ya, sesungguhnya kami telah, qad ni kalau kita dah biasa dengan Al-Quran, dia adalah dipanggil harfun tahqiq ya, harfun yang perbenaran ya, penentuan yang menentukan certainty, particle of certainty yang Al-Quran ni. Ataina ni apalah fi'il madhi lah ya, na tu fa'il dia, ata asalnya ata dengan na, ya tu disukunkan apabila bergabung dengan fa'il dia. Ibrahim ialah objek dia lah ya. Dan sesungguhnya kami telah berikan Ibrahim, iaitu Nabi Ibrahim tu, sebab tu mim tu mengambil baris atas kerana dia lah objek kepada kalimah ataina rushdahu. Rushdahu ni banyaklah ya, maknanya satu jalan yang baiklah, yang sempurna, yang betul, yang hebat ya. Termasuklah juga dengan itu termasuklah menjadikan dia seorang pemimpin ya. Rushdahu, sekali lagi dal baris atas menunjukkan dia ada juga objek lah ya. Mana dua objek di sini. Ibrahim objek yang pertama, rushdahu objek yang kedua, min qabli sebelum
ini wa kunna dan kami bihi dengannya alimin mengetahui, ya. So kami mengetahui apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim. Dan Allah memulakan cerita qala li abihi, ketika qala ni Nabi Ibrahim lah, ketika dia berkata li'a kepada abihi, bapanya, wa qaumihi, dan juga kaumnya. Ma hazi, ini bentuk soalan lah, ya. Apakah hazi tamasilu? Tamasilu ni ialah patung-patung yang kaum tu duk buat dan sembah. Jadi Nabi Ibrahim tanya kepada mereka, apa benda ni? Allati, yang antum laha akifun, yang kamu semua ni kepadanya, ha tu ialah sama li inilah, bahala-bahala tu, patung-patung akifun, sangat-sangat sungguh-sungguh sangat, ya, menyembah dia, ya, dan mengabadikan diri kamu kepada dia. Itulah akifun, ya. Qalu, mereka menjawab. Jadi kaumnya jawab, qalu wajadna. Mereka menjawab wajadna, sekali lagi fa'il madhi. Na tu ialah fa'ilnya kami dapati. Aba'ana, bapa-bapa kami, nenek moyang kami, laha kepadanya abidin, ya, orang-orang yang menyembah, ya. Jadi dia jawab dia, dulu kita dapati bapa moyang kami menyembah dia, jadi kami pun turut sembah. Itulah jawab pada kaum dia kepada Nabi Ibrahim. Qala, Nabi Ibrahim jawab baliklah. Qala untuk seorang, qalu ni untuk ramai. Jadi qalu merujuk kepada kaum dia. Kalau qala tu Nabi Ibrahim lah. Qala laqad, jadi Nabi Ibrahim kata, qala, sesungguhnya kuntum, kamu semua ni, antum, ya, antum kalau ada penggunaan domain sekali lagi itu nak menegaskan, ya, domain penegasan. Wa abaukum, dan juga bapa-bapa kamu, nenek moyang. Bila abau ni biasanya dia bukan menunjukkan kepada bapa saja, ibu bapa, dia juga merujuk kepada bapa-bapa sebelumnya, iaitu nenek moyang kamu. Maksud seluruhan daripada generasi itu fi dhalalim mubin, dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kemudian qalu balik, ya. So maknanya qalu ni sama dengan yang ni lah, iaitu mereka kaumnya tadi berkata, ya. Qalu ajitana, sekarang ni hamzah qata' ni adalah yang dipanggil hamzah istifham, ya, bentuk soalan. Jadi adakah jitana, na tu adalah objek. Dalam konteks ini dia objek, ya. Kalau fa'il kita akan dapati kalau bentuk bentuk fi'il madhi, huruf sebelumnya disukunkan, ya. Okey. Sebagai mana, ada tak contoh di sini? Tak ada, ya. Kalau ada nanti kita tunjuk, ya. Kalau fi'il madhi, kalau dia fa'il, dia akan huruf sebelumnya disukunkan, ya. Macam inilah ni. Wajada dengan na. Na adalah fa'il. Jadi da tu kena disukunkan. Itu kalau dia fa'il, ya. Tetapi kalau dia dalam fi'il ni fi'il madhi juga, ya, iaitu dia adalah objek, bukannya fa'il. Jadi dia kalau objek, huruf terakhir itu tidak disukunkan, ya. Jadi dalam bentuk adakah ta ni ialah yang sebenarnya fa'il di mana ta ni. So, ta tu fa'il, na adalah objek. Ajik tanah, adakah engkau mendatangkan kepada kami, ya, ataupun kamu membawa kepada kami. Bil haq, dengan al-haq. Maksudnya apa yang kau cakap ni, adakah hak, ya, ataupun am anta, ataupun, ya, ataupun so dia ini dalam bentuk soalan. So ataukah dia sini akan juga dalam bentuk soalan juga dengan hamzah istifham, ya. Mengambil bentuk ataukah anta, kamu minal la'ibin, daripada
al-la'ibin ialah orang-orang yang bermain-main, ya, main-main saja. Tekan kau main-main saja. Itu maksud mereka tu. Qala bal. Nabi Ibrahim cakap, dan Nabi Ibrahim kata bal, bahkan Rabbukum. Rabbukum, Tuhan kamu. Allah, Nabi Ibrahim menunjukkan kepada Allah lah. Tuhan kamu, Rabbus samawati wal ard, adalah Tuhan yang mentadbir, ya, menguruskan langit dan bumi, allazi, yang, ya, yang menunjukkan kepada Rabbu ni isim mausul, ya. So bila isim mausul, yakni Rabbus samawati wal ard ni, ya, dipanggilkan musyarun ilaih, yang sorry, bukan musyarun, yang ni ialah subjek dia, ya. Subjek dia ini isim mausul mestilah mufrad kerana rob, ya. So dia tak boleh ada ya nun tu untuk jamak. Jadi untuk Tuhan Allah Rabb bersama, dia kena gunakan yang isim mausul yang mufrad, ya. So siapa yang apa? Fatarahunna, yang telah menciptakan hunna. Hunna ni adalah isim dhamir muannas yang jamak, ya. Hunna kalau muzakkar dia hum, kalau hunna adalah muannas. Kenapa dia menggunakan muannas? Kerana dia menunjukkan kepada as-samawati dengan al-ardi, dan keseluruhan juga yang ada di dalam langit dan bumi itu, keseluruhan itu adalah muannas, ya. So gunakan isim muannas hunna. So dia adalah objek kepada fatara, ya. So fatara menunjukkan kepada Allah, iaitu Rabbus samawati, yang mencipta tu ke semua, ya, bumi, langit dan apa saja yang dia ada dalam dan di antara keduanya. Wa ana, dan aku, ala zalikum, ke atas yang demikian, maknanya semua yang berlaku ni, minasyahidin, adalah di antara orang-orang yang menyaksikan. Akulah yang menjadi persaksian, ya, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan keseluruhan yang ada di antara. Watallah, ini adalah waw ni adalah waw al-qasam, ya. Waw qasam, orang Arab nak bersumpah dia kata watallah. Dia boleh cakap wallahi ataupun watallahi, dua-dua ni adalah dipanggil harfun qasam, harfun sumpah. So bila sumpah, kalimah selepasnya, ya, mestilah mengambil baris bawah kerana dia menjadi isim yang majrur, ya. Semua waw al-qasam dalam Al-Quran akan memajrurkan isim selepasnya, ya. Jadi Nabi Ibrahim kata apa? Demi Allah, ya, demi Allah, la akidan, la sesungguhnya, harfun taukid, akidah dengan non bertasydid menunjukkan ini adalah fi'il mudhari', ya. Hamzah qata' ni adalah mudhari'ah, aku. Kida, kada, daripada kada maknanya merancang untuk melakukan sesuatu. Jadi wakidanna, ya. So kalau ada non yang bertasydid di hujung tu menunjukkan penekanan, emphasis, selalunya dia akan datang sekali dengan la taukid, yang ini juga dipanggilkan non taukid, untuk memberi penekanan kepada apa yang nak dituturkan, ya. Maknanya sesungguh aku akan buat sesuatu. Itu maksud dia. Aku sesungguh, dan biasanya dia akan mengambil bentuk in the future. Belum lagi berlaku, tetapi dia akan melakukan. Ya. Sesungguhnya aku akan merancang melakukan sesuatu. Itu maksud dia. Kalau nak lebih spesifik, mungkin dia kata aku nak hancurkan, ya. Tapi dia lebih dalam generik, dia kata aku merancang melakukan sesuatu
asnamakum. Ini hamzah qata' yang saya kata tadi sudah mengambil bentuk jamak taksir, ya. Juga ini bentuk asnama ni bentuk jamak taksir yang dimulakan oleh hamzah qata' juga, ya. Jadi asnamakum ialah objek dia lah. Bahala-bahala itu, bahala-bahala kamu semua tu, aku akan lakukan sesuatu, ya. Kata Nabi Ibrahim, ba'da, selepas, ya. Ba'da adalah isim zaraf zaman, anta, antuwalu, selepas, an ni dia beri makna bahawa ataupun yang itu, ya, itu selepas, iaitu tuwallu, kamu berpaling, mudabirin, ya, ke belakang. Tuwallu mudbirin maknanya kamu semua berbalik, berpaling ke belakang tu maksudnya kamu balik, bersurai lah, itu maksud dia. Ya, kalau selepas kamu bersurai itu, jadi aku bersumpah, watallah, dan demi Allah, dia kata aku akan melakukan sesuatu, ya, kerana dia tak puas hati, ya, sebab dia dah kata tadi, ya, yang kamu semua ni, ya, dan juga nenek moyang kamu, bapa-bapa kamu ni adalah orang yang sesat, ya, dengan menyembah, ya, berhala-bahala. Jadi aku mesti buat sesuatu. Itu janji ataupun sumpah Nabi Ibrahim, ya, kepada kaumnya, ya, dan seterusnya, ya. Seterusnya nanti kita akan sambung besok lah, ya. Sekarang Doktor nak tanya an tadi tu, ba'daan tu, an tu apa doktor? An ni kalau dia dalam bahasa Arab dipanggilkan harfun masdari. Masdari maknanya bahawa lah, bahawa. Kalau nak terjemahannya bahawa, kalau bahasa Inggeris dia gunakan that, ya, THAT itu, itu masdari lah. Ni bahawa, ya. Kalau dari segi nahu dia panggilkan subordinating conjunction. Itu bahasa Inggeris lah, ya, kata sambung subordinate. Subordinate maknanya daripada nak meletakkan daripada satu cerita kepada satu cerita yang fasa lain. Itu maksud dia tu, ya. Tapi kalau tak faham, ingatkan bahawa je lah, ya, ataupun bahawa, ya, ataupun selepas, bahawa. Kalau tak nak guna bahawa, selepas maksud dia selepas kamu semua beredar. Itu saja, ya. Okey, itu imbasan kita melihat beberapa ayatnya sebelum kita sampai ke ayat 68, banyak panjang lagi, ya. So ini kita akan sambung besok untuk melihat konteks dia sampai ke ayat 68 tu sebelum kita menyambung, ya, cerita selepasnya, sebab ayat selepas tu dia bukan lagi dengan mengenai cerita Nabi Ibrahim tapi cerita Nabi Yunus, ya. So kita buat imbasan, ya, apa sebenarnya yang berlaku, sebab hari itu kita akan lihat daripada ayat-ayat yang kita kongsikan tu, ya, kita lihat banyak dalam surah yang sama tu, ya. Tadi bermula daripada 52 tu, dia terbabit 59, 62 sehinggalah 68 yang kita bincangkan. Ayat tu sebenarnya cerita dalam ayat-ayat di dalam cerita yang sama, ya, mengenai kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya, ya, insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita berhenti di sini. InsyaAllah kita akan sambung nanti semula besok. Tadi kita sampai ke ayat berapa? Ayat 57. Ba'da an tuwallu mudbirin, ya. Dan kita sambung besok 58 hinggalah ke 68 sebelum kita memulakan ayat baru nanti, insya-Allah. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.